الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah kita diberikan kesempatan untuk bertemu pada pagi ini. Minta maaf 2 hari saya tidak dapat bersiaran kerana masih lagi travelling, tak sempat. Dan Allah izin banyak perkara-perkara yang dibuat pada masa-masa tersebut di luar kawasan, dia tak boleh nak ada, tidak ada signal dan juga sebagainya lah. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan sama-sama berbincang berkenaan beberapa perkara berkenaan dengan mungkin kita akan melihat satu tajuk berkenaan hakikat perjalanan kita dan insya-Allah kita akan tengok kepada latihan-latihan yang diperlukan ketika dalam perjalanan. Sebelum tu mari sama-sama kita mengucap dua kalimah syahadah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah diberikan kesempatan untuk bertemu pada pagi ini dalam masa yang ringkas kerana saya juga terpaksa berhenti awal. Insya-Allah pada hari ini kita akan melihat yang pertama sekali ialah berkenaan tauhid af'al zat. Tauhid zat Allah secara umumnya kita dah bincang. InsyaAllah kita akan sambung tajuk tu dengan lebih dalam mungkin dalam beberapa hari yang akan datang. Cumanya untuk sebagai kita memahami akan tauhid af'al, tauhid sifat, tauhid asma dan tauhid zat ini, maka kita perlu merasakan satu perkara, satu keperluan, iaitu kita memerlukan kepada latihan-latihan. Latihan-latihan kerana kalau kita tidak ada latihan-latihan seperti latihan zikir, latihan beramal, maka kita mendapati kita tidak akan dapat menghayati ilmu yang ada pada kita. Mungkin kita ada ilmu, tapi ilmu tu sekadar tahu, tak sampai peringkat amalan. Dan untuk mengamalkan ilmu tersebut, maka kita perlu kepada apa yang digambarkan sebagai tamrin, latihan riyadhah. Dan untuk riyadhah itu, maka saya ingin mengajak diri saya dan di tuan-tuan sekalian untuk melihat tentang beberapa perkara. Yang pertama sekali, bahawa di akhir zaman ini kita akan diserang. Diserang oleh kumpulan-kumpulan manusia dan kumpulan-kumpulan syaitan, jin manusia lah, maksudnya syaitan. And minal jin wal ins. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi Allah gambarkan kepada kita akan ada bisikan-bisikan, akan ada
ancaman-ancaman, ketakutan-ketakutan yang kan ada menyebabkan kita ni rasa takut, rasa gabra, panik kan, kita rasa tertekan dan sebagainya, menyebabkan kita mungkin tak dapat melaksanakan kerja kita dengan baik. Maka di situlah kita perlu memahami bahawa kita sentiasa diserang, terutamanya mereka yang ingin membina kekuatan iman. Jadi sinilah kita lihat apabila kita merasai kita diserang, dan kita telah pun membincangkan tentang beberapa perkara yang penting, tajuk-tajuk sebelum ni seperti basirah, memahami hakikat salatul daim, memahami hakikat basirah, pandangan mata hati, dan kita juga telah bincang banyak lagi perkara-perkara yang lain sebelum ini, dan kita telah membincang tentang macam mana nak mentauhidkan perbuatan Allah, sifat Allah, nama Allah dan juga zat Allah. Maka kita telah memahami akan hakikat itu, tapi kita tidak akan ada kekuatan melainkan kita melatih hati kita. Jadi sasaran kepada tarbiyah itu ialah hati, hati kita, dan hati itulah merupakan perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah kita kena pastikan beberapa perkara. Saya ingin mengulang sedikit apa yang pernah saya sampaikan. Saya nak ulang balik kerana saya ingat satu perkara yang amat penting yang menyebabkan kita hari ini kadang-kadang terlupa bahawa kita sedang dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam perjalanan menuju kepada Allah itu, sebenarnya yang dimaksudkan dengan kita berada di dalam tarbiyah, dalam perjalanan menuju ke Allah itu, bukanlah kita mesti berada di kelas ataupun di kuliah-kuliah, tetapi sebenarnya kita berada di dalam suasana yang mana kita sentiasa dalam keadaan taat kepada Allah, taat pada perintah Allah. Bila taat perintah Allah ni, maknanya kita berada dalam tarbiyah. Dan taat dalam perintah Allah ni mesti mempunyai kekuatan yang kita kena lihat. Ada 5 perkara yang saya nak sama-sama sampaikan kepada tuan-tuan. Kekuatan dalam zikrullah. Sebab kita kena ada ilmu dan kita kena zikir. Ni dua ni. Untuk kita membina kekuatan, membina kefahaman sufi kita, maka kita perlu faham bahawa kita mesti ada ilmu. Kita dah bincang sikit tentang mentauhidkan Allah tadi. Maka kita akan melihat sikit tentang zikir. Zikir ni kita dah ulang dah banyak kali, tapi kita nak ulang lagi supaya kita menghadam, kita boleh menghadaminya. Yang pertama sekali, tuan-tuan dan hamba Allah, maksud zikir itu ialah kita ni sebenarnya menghadap Allah. Menghadap Allah Subhanahu wa taala, maknanya kita sedang bertawajuh. Bertawajuh ni menghadap Allah. Maknanya apa yang hadapnya? Hati kita sedang menghadap Allah. Itu maksud zikir. Sebab tu tak cukup dengan sekadar kita zikir, lisan kita berzikir, menyebut nama Allah, tetapi hati kita bukan Allah. Dalam hati kita bukan ada Allah, melainkan selain daripada Allah. Maka kita nak kena faham akan perkara ini. Dan untuk kita berzikir itu, maka yang pertama sekali ialah kita nak merasai bagaimana kita ini hamba Allah. Hamba Allah, dan kita ni penuh dengan kesusahan, kelemahan, kefakiran, dan kita penuh dengan kehinaan, kita penuh dengan keterbatasan, penuh dengan perkara-perkara yang kita rasa sebenarnya kita tak ada apa-apa pun macam itu. Aku pun tak ada apa-apa pun begitu kan. Jadi bila kita merasai bahawa kita hamba, maka dalam zikir mestilah dengan rendah hati, rendah tawaduk. Tawaduk dan tadarru', iaitu kita rendah hati dan kemudian kita merasa memerlukan Allah. Jadi bila kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, jadi sebenarnya kita melihat lidah bercakap, hati pun sebut, kemudian kita pun nak rasa rendah diri, rasa memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama sekali. Yang kedua ialah kita nak kena tanamkan dalam diri kita ini satu perasaan yakin dengan Allah sepenuhnya. Sepenuhnya disebut kita meningkatkan iman kita. Yang pertama sekali menyerah, tunduk, kemudian kita yakin, nak yakin sungguh-sungguh. Kita meningkatkan keyakinan, yang kita serah, yang kita tunduk itu benar-benar Tuhan, benar-benar Rabb, zat yang
yang wajibul wujud, zat yang maha esa, zat yang maha hebat, yang maha sempurna. Maka kita dengan penuh keyakinan, maka di situlah adabnya. Ialah apabila kita mula yakin, maka hendaklah kita ikhlas, mengikhlaskan diri kita, menghadirkan diri kita dan cuba kita beristiqamah dengannya. Maka saya nak ulang di sini bagaimana Allah gambarkan dalam suratul Ankabut ayat 45 di akhir dia kata apa? Wal zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wal zikrullahi akbar, dan sesungguhnya mengingati Allah itulah yang lebih besar faedahnya dan kesannya. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah mengetahui apa yang kamu lakukan, apa yang kamu buat. Jadi sebab itulah dalam hati kita apabila kita berzikir, bila kita di dalam diri kita bila berzikir, maka hendaklah kita berzikir kepada Allah dengan merasakan kehadiran Allah. Kerana Allah mengetahui apa yang kita kerjakan, Allah tahu. Jadi latihan-latihan zikir macam ini yang penting, yang ada perasaan. Jadi zikir dengan lidah, zikir dengan hati. Hati menyebut, bila kita sebut, kita boleh sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati sebut. Bila hati sebut, maknanya kita menghadirkan hati. Bila kita menghadirkan hati, maka dia ada kekuatan. Maknanya kita boleh fokus. Kemudian lepas tu, kita nak ada satu lagi peringkat disebut merasai. Kita nak merasai. Jadi pada hari ini, kita nak cuba melihat sebenarnya apa yang ada dalam hati kita itu bukan sahaja kita mengingati Allah, sebut nama Allah, kita mengagungkan Allah dan sebagainya, tetapi dalam hati kita itu yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah apabila hati kita merasai apa yang ada dalam diri kita, kehidupan kita. Sebab itulah kita nak sebut kat sini, kita nak merasai dan kita ikatkan dengan Allah. Saya pernah sebut contoh dalam mungkin dalam tamrin kita, dalam perbincangan kita, saya kata apa yang ada dalam hati kita ni kita nak kena ikat dengan Allah. Perasaan kita, kalau kita rasa gembira, nikmat, maka kita nak ikat dengan perasaan syukur kepada Allah. Jadi bila sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati kita rasa seronok, syukur, maka kita dekat Allah. Kalau kita rasa susah, bencana, marah, kita rasa beban, masalah, kita rasa ada balak, penyakit, benda yang kita tak suka berlaku pada kita, maka kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam hati kita ni ada perasaan marah, perasaan benci, perasaan tak suka, balak, bencana, sakit, susah, maka kita nak merasai sabar. La ilaha illallah tu menyebabkan kita jadi orang yang sabar, nak ikat dengan Allah, sabar. Sebab ini semua qada qadar Allah. Ini semua perbuatan Allah, ini semua sifat Allah. Ini semua berlaku dengan sebab nama dia Ar-Rahman, Ar-Rahim dan sebagainya, Al-Jabbar, Al-Muntaqim dan sebagainya. Itu juga berlaku dengan kerana zatnya yang kita mentauhidkan tadi. Maka tidak satu pun yang berlaku melainkan dengan di situ ada sifat Allah, nama Allah, ada perbuatan Allah. Jadi maka kita nak kena sabar. Kita pun la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi hati kita yang sedih, hati kita yang takut, hati kita yang terancam, hati kita yang rasa bimbang, hati kita yang gelisah, kita ikat dengan sabar. Barulah kita menuju kepada Allah. Kalau tak, kita tidak menuju kepada Allah walaupun kita duduk zikir. Barulah zikir itu menjadi kekuatan. Rasa hati kita, semua apa yang kita rasa, kita ikat dengan Allah. Kalau kita rasa kita ni sedang dan beramal, boleh beramal sebagainya, beribadah, buat baiklah kita kata, maka kita nak rasa tunduk pada Allah, tawaduk pada Allah. Jadi maknanya sifat-sifat yang saya sebut ni nak kena sentiasa, kerana itulah kekuatan. Bila kita boleh terikat dengan Allah, terikat dengan sifat-sifat Allah tadi, kita tunduk, patuh pada dia, mengagungkan Allah, maka itulah kekuatan. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena latih yang ini. Dan kita tidak mengharapkan sesuatu daripada zikir kita. Ini peringkat keempat. Yang ketiga, perasaan kita. Kita tak mengharapkan sesuatu melainkan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita nak kena train dalam diri kita ni. Bila kita inginkan sesuatu, saya baca zikir ni supaya saya kuat, supaya saya kuat. Inginkan sesuatu.
Maka keinginan itulah kan nafsu. Nak sesuatu, nak tu nafsu. Jadi kita zikir kerana mahukan sesuatu. Mahukan sesuatu itulah nafsu. Ini peringkat keempat. Peringkat pertama lidah. Kedua kita zikir dengan hati kita, menyebut sama ni menghadirkan hati. Peringkat ketiga ialah peringkat kita merasai perasaan kita. Maknanya bahasa zikir tu perasaan kita tu kita sentiasa ikat dengan Allah. Maknanya kita tunduk pada dia, kita mengagungkan dia, kita bersyukur pada dia, kita bertaubat pada dia. Kalau kita buat salah, bertaubat pada dia. Tak putus asa, bertaubat pada dia. Menyesal dosa, bertaubat pada dia, contohnya kan. Kemudian peringkat yang susah-susah ni, balak, kita sabar dengan Allah. Jadi kita mengikat hati kita ni kepada Allah, kepada Allah. Jadi kita nak rendahkan diri pada dia, mengagungkan dia. Jadi sebab tu apabila kita dah sampai peringkat ini, maka sampai peringkat kita mula merasai apa? Merasai kan, setiap gerakan kita tu kan, dalam rangka nak ibadah pada Allah. Ini zikir. Dalam rangka contohnya kalau kita tasbih kan, kita subhanallah, subhanallah, subhanallah bihamdi, subhanallahul azim, subhanallah bihamdi, subhanallahul azim, contohnya kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, contoh kita guna tangan kita. Ataupun kita goyang-goyang macam ni kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tu macam la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setiap pergerakan tu kita nak rasa sebagai ibadah. Kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedang beribadah. Nak rasa. Jadi perasaan tu penting. Ini penting. Kenapa tuan-tuan? Kerana apabila kita telah berzikir sampai ke peringkat merasai hati kita, apa yang ada di keliling kita, kita nak rasa, kita ikat dengan Allah, dengan sifat Allah, af'al Allah, zat Allah tadi, maka itulah yang akan memberi cahaya yang paling kuat sekali, yang akan membentuk hati kita, sehingga syaitan, jin tak boleh nak kacau dah. Syaitan, jin tak boleh nak kacau dah. Dia tak boleh nak bisik dah. Cahaya terang sangat. Dia lari dengan perasaan. Jadi tak cukup dengan lidah dan hati, dengan perasaan. Itu hati perasaan. Dan kemudian yang kelima ialah dengan apa yang kita sebut tadi, perasaan tadi, maka kita menjaga kebersihan jiwa kita itu dengan kita buat sesuatu bukan kerana hajat kita. Ini penting. Buat sesuatu bukan kerana hajat kita nak kepada sesuatu. Bukan kata tak boleh nak, tapi buat bukan kerana nak tu. Bukan kerana keinginan. Ini peringkat yang keempat. Keempat. Bukan kerana keinginan, tapi kerana Allah. Jadi bila kita buat sesuatu tu, kita buat sesuatu tu kerana memang Allah perintah buat. Contoh kita kata, saya berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah kan. Dalam hati pun ya, dalam perasaan pun ya. Jadi kita buat tu bukan sebab saya nak kebal, supaya Allah tolong kita, supaya Allah bagi nikmat pada kita, supaya Allah SWT menjadikan kita hebat, menjadikan kita kuat kan. Bukan kerana nak itu, keinginan itu, bukan. Ini peringkat yang keempat. Bila hati kita dah merasai bahawa kita hanyalah ingin redha Allah saja. Kita supaya Allah redha kita, supaya Allah SWT suka pada kita, supaya kita boleh ubudiah pada dia, menjunjung perintah dia, supaya kita ni boleh benar-benar menjadi hamba dia, macam itu. Supaya Allah SWT kita dekat dengan Allah, supaya kita mendekati Allah, membersihkan diri kita, mendekat dengan Allah. Maknanya niat kita berzikir, niat kita beramal, sembahyang, niat kita dalam kehidupan sehari-hari. Mula-mula zikir dulu, lepas tu ke sehari-hari. Bukan lagi dah sebab nakkan sesuatu, nak dapat sesuatu, ingin sesuatu, maka yang itu nafsu. Yang itu nafsu. Semayang, Allahu Akbar, semayang duha. Kenapa semayang duha? Kenapa? Nakkan sesuatu. Nakkan sesuatu, nak dunia ni, itu adalah nafsu. Jadi kita nak latih diri kita sampai peringkat hati kita ni tak mau dah apa-apa pun melainkan redha Allah. Ini latihan kita. Ini latihan kita. Sampai 4 peringkat ni kita kena fikirkan macam itu. Jadi
Sampaikan kita buat sesuatu bukan sebab buat sesuatu tu kerana kita nak, tapi kerana Allah perintah. Macam itu. Ini kekuatan. Kekuatan ikhlas. Susah senang tu. Susah sikit lah kan. Tapi bukan maknanya kita tak boleh hajat nak makan, hajat ni bukan tak boleh, boleh. Tapi kita hajat sesuatu tu bukan itulah nombor satu. Yang itu hajat tu keperluan kita nombor satu. Bila kita buat, kita makan kerana keperluan kita dalam rangka nak ibadah pada Allah. Dalam rangka nak dapat redha Allah. Keperluan kita macam tu. Kita makan, kita minum, kita kerja, kita belajar, kita sembahyang, kita tolong, kita masak untuk anak-anak. Apa saja. Kenapa? Kerana ini adalah keperluan kita. Allah perintah. Allah perintah. Maksudnya kita buat tu kerana Allah. Bukan lagi kerana aku nak makan. Bukan kerana nak makan lagi. Tapi kita makan tu dah kerana Allah dah. Itu contoh. Jadi zikir ni mengajar kita supaya apabila kita buat sesuatu, bukan sebab nak dapatkan sesuatu yang luar biasa, karamah, ma'unah. Boleh minta tak? Boleh minta, boleh. Tapi bukan hajat kita tu. Maknanya kalau Allah bagi, alhamdulillah. Kalau Allah tak bagi pun, alhamdulillah. Jadi kita tak hajat kepada tu, kita hajat Allah redha kita. Ini bila kita berzikir dengan perasaan ini, maka kita bukan tidak lagi berzikir dengan nafsu. Tidak lagi berzikir dengan syahwat. Kalau kita berzikir dengan nafsu, dengan syahwat ni, ini akan mengganggu kita. Dia boleh sampai kepada boleh sebab tu kita boleh patah balik kepada maksiat. Patah balik pada ni latihan. Latihan. Jadi kita sama-sama nak melihat tentang perkara tersebut. Jadi maknanya zikir ini sebenarnya ialah dalam suasana untuk membersihkan daripada syirik. Ini maksud mentauhidkan Allah. Mentauhidkan zat Allah, nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. Jadi bila kita berzikir tu dengan perasaan tadi, maka selepas itu dia boleh, lepas tu kita rasa pula yang kita zikir ni memang benar-benar hanya semata-mata untuk membersihkan diri kita. Kita minta Allah SWT dekatkan kita dengan dia. Tu dekatkan tu nak ikhlaskan Allah saja. Tak hajat apa-apa pun. Hajat supaya Allah sayang kita, hajat supaya Allah redha kita. Macam itu. Hajat Allah redha kita. Wa ridwanu minallahi akbar. Dan redha Allah yang paling besar. Zalika huwal fawzul azim. Itulah kejayaan yang paling agung yang boleh dicapai oleh seorang manusia. Maka kita pun zikir dalam rangka kita ingin membersihkan diri kita daripada syirik. Maknanya yang kita hajat bukan lagi karamah, bukan lagi boleh jalan atas air, boleh terbang. Walaupun Allah boleh bagi, Allah akan bagi. Kalau kita perlukan benda tu, Allah bagi. Bila Allah dah sayang pada kita, dengan kita melihat dengan penglihatan dia, kita mendengar dengan pendengaran dia, Allah akan bagi, Allah pelihara kita. Tapi bukan itu hajat kita. Hajat kita hanya semata-mata nak menjunjung perintah Allah. Nak menjunjung perintah Allah, kita nak mengagungkan Allah. Kita nak menyebut nama dia, mengingati dia. Kita nak bebas daripada syirik. Kita minta Allah bersihkan supaya kita ni menjadi hamba dia je. Jadi kita nak bersihkan daripada syirik. Ini peringkat yang keempat. Bersihkan daripada syirik. Bersihkan daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita terhalang daripada Allah. Bila kita melakukan yang ini, maka tentulah Allah sayang kat kita dengan khususul hub, sayang yang khusus. Dan kemudian pada masa itulah kita akan dapat kebaikan daripada Allah. Kita tak tahu apa Allah nak bagi, kita tak minta pun Allah bagi. Allah bagi. Kita tak minta pun Allah bagi. Allah bagi kekuatan. Jadi zikir ini dia bukan hanya sekadar kita sebut-sebut, tapi satu proses untuk kita membebaskan diri kita daripada syirik, iaitu berlawanan dengan mentauhidkan Allah tadi. Jadi kita sebab tu kena ada zikir. Tak cukup dengan ilmu. Kita kata kita tahu dah teorinya, kan, mentauhidkan Allah perbuatannya, mentauhidkan Allah sifatnya, mentauhidkan Allah nama-namanya, mentauhidkan Allah zatnya. Jadi mungkin kita dah belajar dah, walaupun saya tak habis lagi yang tauhid zat tu, tapi saya nak masukkan yang ini, zikir. Kenapa kita bimbang? Kita belajar tapi tak boleh buat.
Belajar tak faham. Kenapa tak faham? Sebab zikir yang kita buat tu, dia tidak sampai kepada tahap yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu zikir yang membersihkan hati kita daripada syirik. Jadi kalau zikir kita tu masih ada lagi hajat-hajat yang lain, dan hajat-hajat yang lain, maka kita kata tak sampai. Sebab itulah zikir tadi dalam suasana membersihkan 5 perkara. Saya nak sebut kat sini. Di sini saya ulang sebenarnya ni. Saya pernah sebut dalam kuliah-kuliah yang lepas, saya ulang. Yang pertama, nak membersihkan daripada perkara syirik. Maksud syirik apa? Kita jadikan nafsu sebagai Tuhan. Itu syirik. Afara'aita man ittakhaza ilahahu hawa. Pernahkah kamu melihat orang-orang manusia yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilah mereka? Jadi kita buat ni apa yang kita nak. Yang kita nak tu adalah nafsu. Nak tu nafsu. Apa yang kita inginkan tu nafsu. Jadi kita zikir, nak latih, bukan kita zikir sebab yang kita nak, sebab yang Allah perintah. Allah perintah zikran katsira, zikir dengan banyak. So maka pada masa itu kan, kita akan membersihkan syirik. Membersihkan yang kedua, dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita. Membersihkan dosa-dosa kita. Membersihkan perkara yang buruk, tabiat buruk, mazmumah, sifat-sifat yang buruk. Membersihkan perkara yang sia-sia. Dan kemudian kita membersihkan buruk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buruk sangka, tak ada dah sangka buruk. Allah bagi apa pun kita terima. Allah bagi apa pun kita terima. Ini zikir yang diisi dengan ikhlas. Dia tak hajat kepada yang lain. Ini peringkat yang keempat. Jadi peringkat ni ialah kita nak melihat hati kita. Masih ada nafsu tak yang menguasai hidup kita? Bukan kita nak buang nafsu kita. Nafsu tu memang dah ada. Kan kita semayang, kita puasa, kan? Lepas puasa nak makan, nafsu makan. Kata tak ada nafsu tak boleh. Tapi naknya bukan kerana tu. Saya makan kerana Allah. Bukan kerana saya nak, saya inginkan. Saya nak inginkan tu, kita yang inginkan, nakkan itulah dia panggil nafs. Nafsu kita syahwat tadi. Kan kita habbus syahwat. Kita cinta kepada syahwat. Jadi kita buat apa sahaja yang kita nak, kita buat. Nak makan apa? Makan. Walaupun kita tak boleh nak makan macam tu, tapi makan kerana Allah. Kita nak makan apa? Makan ni jangan niat nak nafsu Allah dulu. Kalau benda tu tak elok, kita tak makan. Tak makan, kita kena tahan diri kita, tahan apa yang ada yang dikenakan nafsu tadi. Baik. Jadi sebab itulah apabila kita berzikir, bukan kita nak hajat apa-apa. Hajat kita hanyalah apa dia? Hajat kita hanyalah supaya dapat redha Allah. Ni peringkat yang keempat, kita nak tengok perasaan kita, pemikiran kita, supaya tidak ada perkara-perkara yang selain daripada mendapat redha Allah. Boleh noh, pelan-pelan. Yang kelima, kita nak zikir rasa kita tadi tu, perasaan kita tadi tu. Yang kelima ialah apabila kita benar-benar untuk nak mengagungkan Allah bersama dengan setiap perbuatan kita, setiap amalan kita mengagungkan Allah. Mengagungkan tadi, jadi keempat tadi kita tengok diri kita yang lemah. Kita tak nak berbuat satu kerana diri kita. Tapi yang keempat, yang kelima ni ialah kita nak rasa kita sedang mengagungkan Allah. Kita sedang memuliakan Allah. Jadi bukan sekadar ingat saja, bukan sekadar perasaan kita nak kena ikat dengan Allah. Kita sedang memuliakan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, kita sebut dalam lidah, dengan hati, dengan perasaan kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita nak mengagungkan Allah. Tidak ada yang berkuasa melainkan Allah. Tidak ada yang hebat melainkan Allah. Tidak ada yang boleh memuliakan melainkan Allah. Tidak ada yang memberi rezeki melainkan Allah. Kita memuliakan. Tidak ada, yang lain tak ada.
Hanya Allah saja. Ini mentauhidkan Allah. Maka sampai peringkat ni tuan-tuan, sampai peringkat ni kita tak kira dah berapa kita zikir. Walaupun kita nak zikir, kan, boleh nak zikir 1000 kali. Katakan saya nak zikir 1000 kali la ilaha illallah, 1000 kali istighfar, 1000 kali selawat, contoh kan. Tapi masa tu kita tak fokus pada bilangan. Walaupun kita zikir ikut bilangan, tapi fokus kita bukan pada bilangan. Fokus kita pada apa? Pada asma Allah. Sebut kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Fokus kita kepada asma Allah dah. Fokus kita kepada sifat Allah, zat Allah yang kita puji itu, yang kita agungkan, yang kita muliakan. Fokus kita kepada perbuatan Allah yang mengizinkan perkara yang berlaku, diam, gerak. Fokus kita kepada asma Allah. Jadi peringkat zikir ni, kan, masa tu kita dah tak fikir dah 1000 kali, 20,000. Jadi sedar-sedar kita 100,000 kali sampai. Sedar-sedar kita tak fikir dah, penat tak fikir dah. Yang kita fikir nak mengagungkan Allah, nak membesarkan Allah aja, nak memuliakan Allah aja. Kita hamba, aku fakir, aku lemah, aku dhaif, kan? Aku penuh kekurangan, aku perlukan kepada redha Allah. Maka kita sebut Allah, 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 Allah. Jadi peringkat kelima ni, hati kita, pemikiran kita, kehidupan kita, apa yang kita lakukan dalam rangka nak mengagungkan Allah, nak memuliakan Allah, nak merasai kehebatan Allah, kesempurnaan Allah. Maka ketika itulah amalan kita, kita beramal dengan sepenuh hati kita, beramal dengan sepenuh kekuatan kita yang Allah beri kepada kita. Kita rasa ni Allah bagi kita. Kita rasa Allah bagi izin kita boleh berzikir. Sebab berzikir ni mulia. Orang yang berzikir ni mulia. Kenapa mulia? Sebab Allah izin dia berzikir. Maksudnya tubuh badan kita, lidah kita, anggota kita, hati kita, perasaan kita, semuanya itu ada nama Allah, asma Allah. Maka kita menjadi satu yang, kita makhluk yang ada cahaya, yang ada kemuliaan yang Allah bagi. Jadi kemuliaan pada kita ni apabila kita mengagungkan Allah, bila kita berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita menyebut kehebatan Allah, menyebut kesempurnaan Allah, kesucian Allah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Kita tak kira dah. 1, 2, 3, kita tak kira dah masa tu. Kita nak puji Allah je. Nak agungkan Allah je. Macam itu. Dia tak kira dah. Tapi kita kira, tujuan kita kira tu bukan kita nak kira nak 1,000, 100,000, bukan nak tu sangat. Bukan kita zikir kerana kita nak banyak nombor, berapa banyak. Tak, kita zikir sebab kita nak mengagungkan Allah. Ni peringkat yang kelima ni. Proses-proses zikir tadi, sehingga kan kita merasai bahawa diri kita ni memang sangat hajat pada Allah. Kita tak ada apa-apa. Ini kita nak kena rasa macam itu. Kalau tidak, kita zikir, kita dah jadi nafsu. Kenapa zikir? Contoh, saya zikir kerana saya nak merawat orang. Kita zikir nak merawat orang, itu nafsu. Zikir nak merawat orang, nafsu. Kerana nak rawat orang, nafsu. Habis macam mana? Habis tak ada merawat ke? Boleh merawat. Saya zikir bukan nak merawat orang, saya zikir nak mengagungkan Allah, nak bersihkan daripada syirik, supaya saya dapat redha Allah. Tapi kita doa minta pada Allah rawat, tak apa. Zikir bukan nak dapat sesuatu. Bila kita zikir hajat sesuatu, kita berzikir, itu namanya kita kita mensyirikkan Allah. Kita buat kerana nafsu. Buat kerana nafsu. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Ya, boleh datang insya-Allah. Ya, saya tengah ada pada program. Saya kira datang insya-Allah. Saya kira.
Saya ada appointment. Dia orang nak confirm appointment. Okey. Jadi maknanya kita melihat, kita bila memahami akan peringkat-peringkat ini, maka barulah kita sebenarnya membina kekuatan untuk mentauhidkan Allah. Kalau tidak. Kalau tak kita zikir kosong. Sebab tu saya fikir baru-baru ni bila kami ada tamrin di Johor. Sahabat-sahabat kita datang bincang. Dan bila sahabat semalam-malam, salah satu malam tu, kan sahabat-sahabat ada call, ada yang bukan call, hantar mesej. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya dalam masalah. Saya diserang, ada diuji, ada perkara-perkara yang berlaku. Maka macam mana cara saya, tolong doakan saya. Dia minta itulah. Kemudian ada juga di mana-mana sisi-sisi kita lah. Cyber circle. Sisi ni cyber circle kita, kumpulan-kumpulan kita yang Taifah tadi tu. Ada sini pun kena attack, ada sini kena serang jin, serang sihir, serang macam-macam serang lah. Jadi saya fikir balik, tengok, ya Allah, kenapalah kan kami semua diuji begitu kan. Kita nak cari, nak minta Allah, nak tanya ke Allah lah kan. Jadi perkara yang penting sekali ialah kan, kita bukan tak berzikir, kita bukan tak beramal, kita bukan tak faham. Tetapi latihan yang kita lakukan itu, kekuatan yang ada pada kita itu masih superficial. Superficial yang nampak okey tapi tak okey. Nampak baik tapi tak baik, macam itu. Jadi Allah SWT menggambarkan kepada kita hari ini, bila kita berlatih, kita zikir, kita baca Quran, kita sembahyang, bukan kerana dia, kerana nak dapatkan sesuatu, ataupun kerana nafsu. Apa bukti kerana nafsu? Contoh kan, kita buat bila kita nak, kita buat. Bila kita tak ada mood, tak buat. Itu nafsu lah tu. Bukan kerana Allah. Kalau kerana Allah ni, kita buat sepanjang masa. Kita buat ikut timing yang kita dah jadualkan. Contohnya kan, sembahyang ni sekian. Baca Quran satu hari 3 jam, satu hari 1 jam. Kan? Jadi bila kita tidak boleh melakukan perkara tu, ataupun kita buat amalan tapi masih kena attack, kena serang lagi, maknanya amalan kita tak kuat. Bukan sekadar tak yakin, tak sabar, tak apa, tapi hati kita tak betul. Sebab tu saya fikir, tengok balik, saya minta ke Allah, ya Allah, macam mana ni? Ya, saudara-saudara anak hamba-hamba Engkau ni nak duduk dalam persiapan akhir zaman ni, tapi kena semua pakat kena attack belaka. Kan? Ada yang diserang suami isteri, ada yang diserang suaminya, isterinya, sampai peringkat benci, rasa panas, tengok suami panas saja, tengok isteri panas, tu semua syaitan. Jadi kenapa syaitan masih boleh masuk dalam diri kita ni? Kerana dalam diri kita ni masih kosong. Tidak ada cahaya yang betul-betul bersinar. Tidak ada cahaya yang betul-betul bersinar, yang membina kekuatan. Biiznillah, dengan izin Allah. Bukan kita zikir nak dapat cahaya. Bukan, jangan. Zikir bukan supaya kita dapat cahaya. Zikir bukan supaya kita dapat sesuatu. Itu dah nafsu. Tapi zikir kerana Allah saja. Kerana Allah saja. Dan bila zikir kerana Allah tadi, maka kita nak bebaskan daripada syirik. Ini bukan zikir kerana nafsu, bebas daripada syirik. Kemudian bebas daripada kita mengagungkan manusia yang lain, makhluk yang lain. Hati kita hanya ada Allah sahaja. Hanya Allah sahaja yang kita agungkan. Ini baru kekuatan. 5 peringkat tadi kan, saya sebut tadi. Siapa yang lambat masuk, tolong tengok daripada bawah kan. Yang pertama, lidah. Zikir dengan lidah. Itu latihan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang kedua, dengan hati kita. Kita hadirkan la ilaha illallah dalam hati. Kita sebut juga. Kemudian yang ketiga, dengan perasaan kita, rasa. Kita nak rasa. Apa rasa? Maknanya segala perasaan yang ada pada kita, kita nak ikat dengan Allah. Kalau kita rasa susah, payah, bencana, balak, kesihatan, masalah lah kita kata, kita nak ikat dengan Allah, nak sabar. Ni Allah punya, Allah bagi. Allah izinkan, ni kuasa Allah. Sabar. Jangan kita buat mengamuk, baharan panas, kita buat macam-macam kan. Sabar. Itu dengan perasaan kita berzikir. Kita ikat perasaan kita. Jadi kalau perasaan kita gembira pula, dapat nikmat, seronok, kita nak rasa syukur ke Allah. Seronok, nak terima kasih ke Allah. Hati kita rasa syukur ke Allah. Macam itu.
Kalau kita rasa berdosa, buat dosa pula, kita nak rasa nak bertaubat, nak menyesal. Itu nombor 3 ni, hati kita ni, setiap perasaan ni kita nak ikat dengan Allah. Nak ikat dengan Allah ni maknanya barulah hati kita tu berjalan menuju kepada Allah. Sebab perjalanan pertama menuju ke Allah ni hati. Hati jalan dulu. Fikiran, mata, fizikal semua ni kemudian ikut hati. Sebab tu jangan kita ingat kita khusyuk pada fizikal, pada otak kita. Tak, khusyuk dalam hati. Hati tak terikat dengan Allah, tak boleh khusyuk. Hati tak terikat dengan Allah, tak boleh ikhlas. Walaupun kita sedekah 1 juta, sedekah tiap-tiap hari subuh, sedekah subuh, tapi tak ikhlas. Kenapa tak ikhlas? Sebab hati tak terikat dengan Allah. Hati tak terikat dengan Allah. Jadi perasaan hati itu kita nak ikat dengan Allah, dengan sifat dia yang hebat, sifat dia yang agung. Jadi ada masa kita syukur sangat. Walaupun kita sebut la ilaha illallah, tak sebut alhamdulillah, sebut la ilaha illallah, tapi kita syukur, rasa gembira. Ada masanya kita sebut sama la ilaha illallah, kita sebut yang sama, tapi perasaan kita rasa sabar. Sebab ni perbuatan Allah, ni sifat Allah, ni nama Allah, ni zat Allah, mentauhidkan. Sabar. Kenapa? Itulah yang berlaku pada kita. Kita kan susah hati, kita sabar. Ada masanya kita rasa rendah diri ke Allah. Jadi kita sentiasa ikat pada Allah. Kita buat silap, buat dosa, kita taubat, rasa menyesal. Astaghfirullah. Tapi sebutnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi hati kita rasa menyesal dengan dosa-dosa kita. Dan hati kita rasa menyesal, rasa nak bertaubat pada Allah. Jadi ni nombor 3. Jadi hati, sehingga akhirnya setiap sel kita, setiap anggota kita akan berzikir. Sebab dia, contoh kita zikir kan, ada orang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia tak rasa dah goyang tu goyang saja-saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Goyang tu dalam rangka berzikir pada Allah. Kepala dia goyang tu berzikir, kepala sedang berzikir pada Allah. Maknanya perasaan dia naik sampai ke seluruh anggota dia. Itu yang mata berzikir, mata melihat sesuatu, hati rasa seronok, tenang melihat. Kita kata melihat pemandangan yang cantik, yang indah. Hati dia rasa mata melihat, hati syukur pada Allah. Hati rasa hebat Allah, hati agungnya Allah. Hati rasa, ni perasaan. Ini peringkat ketiga. Zikir ni kena ada bersama perasaan, baru dia ada kekuatan. Sampai peringkat ini, syaitan nak masuk hati kita pun dia tak boleh dah. Cahaya dia dah bergemalapan dalam hidup kita, tak nampak lah. Kalau zikir dengan lidah, semata-mata lidah, hati kosong, itu jin datang, syaitan datang masuk. Kita amalkan surah Al-Ikhlas 250 kali satu malam, ataupun 500 kali satu malam. Kenapa? Nak kebal. Yang pertama, dia baca tu kosong hatinya daripada perasaan, maka perasaan tu syaitan masuk kat situ. Dia bisik, akhirnya walaupun berzikir buat maksiat, walaupun berzikir buat mungkar. Kenapa? Kerana zikir tu tidak sampai ke hati, perasaan tak sampai. Ini peringkat ketiga. Kalau yang zikir badan bergoyang macam tarikat, macam mana? Tak kira lah goyang macam mana. Itu masing-masing. Ada orang macam gini, ikutlah. Kalau kita tak nak goyang, jangan goyang. Kalau kita nak exercise, goyang. Sambil zikir, sambil exercise. Contohlah. Tu goyang tu bila dia dah zauk. Dia dah zauk tu maknanya dia dah sepenuh hati dia. Tapi kita tengoklah masing-masing. Dia macam ni Zikir ni walaupun dia merasai, tapi dia bukan makna dia tak boleh berfikir. Bukan maknanya dia dah tak ingat dunia dah. Dia yang tak ingat dunia ni apabila kita berfikir dan kemudian kita memfanakkan diri kita. Itu baru kita mungkin terputus daripada dunia. Mula-mula fanakkan diri kita. Lepas tu kita bakakkan pula. Makan fanak, makan bakak. Nanti kita bincang lah tu kemudian. Saya tak bincang lagi tu. Saya bincang sikit-sikit je lah dulu. Yang sebut ni maknanya bila kita dah mula berzikir dengan perasaan, maka jadilah setiap yang kita lakukan tu dia jadi ibadah. Kenapa? Sebab tu berzikir. Tangan bergerak, tangan berzikir.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak kita kata kita menghitung sahaja, tapi sebenarnya hitungan itu zikir. Sebab kita bersama perasaan. Bersama perasaan. Ini peringkat ketiga ni ialah peringkat yang kita nak latih ni, nak latih. Yang peringkat keempat ialah apabila kita nak membebaskan diri kita daripada syirik, membebaskan daripada perkara-perkara yang Allah tak suka, sia-sia, membebaskan daripada tabiat-tabiat buruk, membebaskan. Maksudnya kita nak memiliki kekuatan. Apa kekuatan kita? Kita bebas daripada perkara yang Allah tak suka. Jadi maknanya di peringkat keempat ni, kita nak bebas daripada nafsu kita. Bebas daripada nafsu. Kenapa kamu zikir? Saya nak dapat syurga Allah. Nak dapat syurga Allah tu nafsu. Walaupun diizinkan. Buat satu kerana akhirat diizinkan. Tapi itu masih lagi nafsu. Jadi peringkat orang-orang yang mahu betul-betul ikhlas kerana Allah. Kenapa kamu zikir? Sebab saya nak redha Allah. Saya nak jadi hamba Allah. Saya nak jadi hamba Allah. Jadi nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu peringkat yang sempurna. Jadi kita nak latih diri kita. Bukan lagi kerana nafsu. Bukan lagi kerana nafsu. Nak jadi kuat. Nak jadi kuat. Nak jadi kebal. Nak dapat kebal. Itu semua nafsu. Bila kita kata nak sesuatu. Inginkan sesuatu, itu nafsu. Jadi peringkat yang keempat ini ialah apabila kita mula merasai zikir kita tadi. Mempunyai perasaan. Maksudnya kita buat sesuatu dengan perasaan. Maka ketika itulah hati kita ni akan mula kita tengok kita bukan lagi kerana yang lain daripada Allah, hanya kerana Allah, lillahi ta'ala, macam itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan lagi kerana saya nak boleh terbang, supaya saya boleh nak jalan tahir, dapat karamah apa-apa, supaya saya pandai, tak. Walaupun Allah bagi. Kalau Allah nak bagi, Allah bagi. Karamah Allah bagi. Allah sayang kat kita, Allah bagi. Allah tolong. Tapi bukan itu kerananya. Sebab tu aulia Allah, dia tidak berhajat kepada dunia. Apa yang Allah bagi, itulah yang dia redha. Allah bagi miskin, dia redha. Allah bagi kaya, dia redha. Allah bagi susah, dia redha. Allah bagi nikmat, dia syukur, redha Allah. Allah bagi balak, dia sabar, redha Allah. Allah bagi tercebur dalam maksiat, dia bertaubat, dia redha ke Allah. Allah bagi dia kekuatan beramal, dia redha, dia tawaduk, dia redha pada Allah. Semua dalam rangka redha, ikat semula perasaan tadi. Jadi lepas kita ikat perasaan dengan Allah tadi, sifatnya, perbuatannya, nama dan zatnya tadi, lepas tu baru kita kita cuba buang satu-satu keaiban kita. Keaiban kita. Ini disebut mu'alajah al-uyub. Ini disebut sebagai merawat keaiban kita. Jadi zikir untuk membersihkan daripada syirik. Zikir untuk membersihkan daripada sia-sia. Zikir membersihkan daripada tabiat buruk kita, mazmumah. Membersihkan daripada perkara-perkara yang Allah tidak suka, kelalaian. Zikir membersihkan daripada buruk sangka. Buruk sangka pada Allah. Jadi zikir itu membina kekuatan kita. Jadi zikirnya sama. La ilaha illallah ke subhanallah, sama zikirnya. Tetapi perlaksanaan dia itu bukan lagi pelaksanaan kerana nafsu. Ni tahap kelima ni kita dah kontrol nafsu. Sebab tu habsun nafs. Puasa tu tugasnya nak kontrol nafsu. Sembahyang pun nak kontrol nafsu. Maka pada ketika itu kita dah tak ada amal dah. Kenal apa? Ikut mood. Siapa yang beramal ikut mood, maknanya dia masih ikut nafsu lagi. Masa mood elok, baru dia beramal. Kuat dia sembahyang. Masa malas, dia tak beramal. Dah tak ada dah. Dia beramal kerana Allah. Mood apa pun dia buat je. Dia lawan dia. Itu mujahadah. Dia lawan. Ini kuat. Hak ni syaitan nak masuk pun tak boleh. Peringkat ni syaitan nak masuk tak. Kita dah mula membentuk ikhlas kita. Buang syirik. Bentuk ikhlas. Hak ni syaitan tak boleh kalahkan. Syaitan tak boleh kalahkan kita. Ini Allah gambarkan dalam Quran. Ini peringkat ikhlas yang kita buat bukan lagi kerana diri kita. Kita buat kerana Allah. Tapi boleh tak kita dapat apa yang kita nak? Boleh dapat. Tapi bukan buat kerana tu. Maksudnya tak dapat pun tak apa, dapat pun tak apa, macam itu.
Ini perkara yang kita nak kena tengok dalam kehidupan kita. Zikir tu kena latihan, kena buat latihan betul. Dan yang kelima saya sebut tadi apa? Kita mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Kita meletakkan kita ni hina sangat. Kita meletakkan pergantungan kita, harapan kita sepenuhnya pada Allah. Sehingga menjadikan setiap yang kita lakukan itu dalam rangka nak mengagungkan Allah. Kita pergi kerja, kita tak rasa kita pergi kerja dah. Kita pergi kerja ni ibadah. Aku nak berjihad, nak berjuang kerana aku nak mengagungkan Allah. Maka di situlah masuk dakwah. Di situlah masuk tarbiyah. Di situlah masuk jihad. 3 ni. JDT. Jihad, dakwah dan tarbiyah. JDT. Saya sebut dalam siri-siri tamrin kita. JDT. Barulah kita boleh istiqamah, insya-Allah. Kadang-kadang kita tak istiqamah. Hari ni buat, besok tak buat. Hari ni buat, besok tak buat. Kenapa? Kita tak ikut prosesnya. Tak ikut prosesnya. Bila tak ikut proses, tak jadi. Allah tak izin lah. Macam itu. Kita masih beribadah sebab masa kita kuat, mood kita okey, kita pergi program siang malam, pagi petang baca Quran dan sebagainya. Lepas tu bila tak ada mood, buka sentuh Quran pun tak mau. Mushaf tu tak mau sentuh. Kenapa? Kita belum lagi memproses diri kita dengan betul. Ini kekuatan ni zikir. Lepas tu kata ulama-ulama terdahulu, dihurai panjang juga oleh ulama kita berkenaan 2 perkara yang penting dalam kita nak membina kekuatan jiwa kita. Ada ilmu, kena ada ilmu. Sebab tu kita bincang tauhidul af'al, tauhidul sifat, tauhidul asma' dan tauhidul zat, kita bincang tu. Tapi hari ini saya nak bincang tentang zikir pula. Yang kedua, zikir. Ini pun saya ulang ni sebenarnya. Saya pernah sebut benda ni sebelum ni. Tapi saya ulang sebab saya dapati ramai sangat di kalangan kita yang macam faham tapi tak faham macam itu kan. Dari sudut zikir ni. Dari sudut tauhid ni pun dia juga. Kita hanya kata saya ni beramal tapi amal kita sebab tu tak kuat. Tuan-tuan, saya nak sebut kat sini. Apabila kita ni tidak beramal dengan betul, tidak ada panduan, tidak ada bimbingan mursyid, orang yang ada kefahaman, yang ada penghayatan Islam, contohnya kan, kita seorang-seorang kita je, dan kita tidak tahu proses macam mana nak melaksanakan itu, kita tak boleh nak istiqamah. Allah tak izin, barakah tu tak ada. Ini masuk yang tajuk sebelah lepas ni pula, Rabitah dan Wasilah. Kita bincang ni, tapi saya tak bincang kat sini. Tajuk Rabitah Wasilah saya nak bincang yang khusus saya akan bincang dalam daurah kita ataupun tamrin kita. Jadi bila nak dapat hak tu, kena ada Rabitah dan Wasilah. Ini kita faham. Oh, patutlah kan nak dapat syahadah, sahabat-sahabat dulu talaqi. Nak dapat syahadah kena bertalaqi. Talaqi ni apa? Talaqi ni menghadap. Bukan main gitu je. Nabi hajar sahabatnya. Kan? Ajar sahabatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat pengikut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, masuk Islam. Talaqi. Kita dapat syahadah daripada mak ayah kita yang tak pernah hajar kita pun. Main-main gitu-gitu je. Baca syahadah tu. Dengar-dengar je. Syahadah ni apa? Cikgu ajar dari jauh. Cikgu pula seorang-seorang dia. Murid ramai. Tak ada seorang talaki. Tidak one to one. Di mana barakahnya tu? Belajar sampai universiti. Kan? Belajar sampai universiti. Tapi pernah tak kita ada guru yang boleh betul-betul talakikan kita syahadah? Sehingga boleh kita sampai kepada salam. Ada tak? Tak ada. Jadi ini peringkat yang seterusnya ialah Rabitah dan Wasilah. Kita kena faham ni. Bila hak ni baru ada barakahnya. Kan, guru tu yang pertama sekali Rasulullah SAW kan, menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Itu adalah istilah sahabat. Lepas sahabat, pengikut sahabat, tabi'in. Lepas pengikut sahabat, tabi'in. Jadi setiap seorang tu dia cantum di ke bawah. Dia tak ada guna pakai Google je. Kan? Kenapa? Barakahnya. Ini barakah ni sanad dalam amal.
Sanad dalam amal minimanya syahadah. Minimanya la ilaha illallah. Kena ada. Sanad tu kena ada. Sebab tu kita buat tamrin untuk dapatkan sanad ni. Salah satulah, bukan tu saja. Salah satu je. Kenapa penting? Barakah. Ikatan kasih sayang di antara Rasul SAW sampai ke sahabat tabi'in ke tabi'in sampai kepada kita. Hari ni penjajah dah pecahkan kita. Engkau nak belajar, engkau dapat PhD di dalam usuluddin tauhid, tapi engkau tak pernah talaqi pun syahadah. Kita dapat syahadah ni daripada komputer. Kita dapat syahadah ni daripada buku. Mak ayah kita pun tak pernah ucapkan kalimah syahadah pada kita. Mai anak-anak sekalian, mari kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mak ayah bagi pada kita anak-anak dia dengan kasih sayang. Dengan perasaan kasih sayang, perasaan nak mentauhidkan Allah. Anak timur daripada mak ayah. Mak ayah timur daripada atuknya pula. Timur daripada nenek moyang dia pula. Sampailah ke Rasulullah SAW. Tak ada. Tak ada. Jadi kasih sayang tu tak transfer. Jadi kita dapat la ilaha illallah bulat macam itu, tak ada apa. Jadi sebab tu kita tak merasai macam mana yang saya sebut tadi. Zikir pun sekadar sebut je. Habis kalau gitu macam mana nak dapat syahadah apa semua ni, mana kita ada. Memanglah susah. Tapi kita kena ada. Kena ada syahadah tu. Jangan main-main tuan-tuan. Kita pandang ringan pada amal yang bersanad. Kalau hadis tu, ya bersanad. Ini hadis tak sahih. Kenapa? Sanadnya tak sahih. Hadis tu. Amal tak perlu. Kita ingat hadis saja yang perlu bersanad. Semua perlu bersanad. Oh, cukuplah dengan tengok Google ni, cukup ya. Cukup Google. Bolehlah. Boleh, bukan salah. Tapi rohnya, kasih sayangnya tu. Ikatan kasih sayangnya, barakahnya. Kita pernah dengar perkataan barakah. Kita ingat barakah ni tak penting. Ingat barakah ni tak penting. Rupanya barakah tu penting. Tuan-tuan, amalan berganda yang digambarkan oleh Rasul SAW di akhir zaman kepada para umatnya. Kenapa kata Rasul SAW pada umatnya? Aku rindu dengan ikhwani, kata Rasul. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Maka kata sahabat-sahabatnya, kamilah saudaramu ya Rasulullah. Bukan, kamu bukan saudara aku. Kamu ashabi, kamu sahabat-sahabat aku. Kamu dapat daripada aku. Ini orang yang duduk jauh. Orang yang duduk jauh tu. Yang aku dah meninggal dunia, dah wafat. Mereka ni hidup pegang Islam. Aku rindu dengan mereka yang ikut sunnahku. Yang ikut sunnah maknanya yang ikut amalan-amalan yang bertalaki tadi. Berlagu lutut. Kalau setengah orang kata berlagu lutut kan. Kalau cerita. Tapi kita tak ada sanad. Tuan-tuan, saya ingat masa salah seorang daripada syekh yang sempat saya jumpa, Abdul Mutta'al Jabari rahimahullah. Bila saya jumpa dia, Allah Akbar, suasana akhlak dia, suasana ibadah dia, suasana jihad, perjuangan dia. Luar biasa. Dia dapat daripada Hasan Al-Banna rahimahullah. Dapat daripada Syahid Hasan Al-Banna rahimahullah. Saya jumpa dia sebagainya, dia ajar sikit aja. Tapi bila dia ajar barakahnya, kasih sayangnya, tak sama. Tak sama. Dia ajar sikit je. Dia kata, masih ingat ni, dia kata, hari ni halakah pertama saya dengan dia. Yang saya ingat ni, sampai-sampai ke rumah dia, orang Arab suruh, saya seorang orang Melayu. Kemudian, bincang-bincang, hari ni kita akan baca suratul Baqarah. Dia kata. Bermula daripada ayat. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 10 ayat. Baca. Hafal, dia kata. Allah Akbar, saya angkat tangan. Syekh kata, kami orang ajam, bukan orang Arab, tak faham sangat ni. Boleh nak minta tangguh sikit. Gapal. Dia kata, dia senyum. Dia kata, tak apa, lambat sikit. Minta tak apa, orang yang tak boleh ni tak apa. Ni sayang. Kasih sayang. Dia nak wajibkan. Tetapi dah kasih sayang, dia sebut. Tak apa. Tangguh lambat sikit tak apa. Yang penting kita usaha. Maksudnya dia sampai kat kita tu dengan kasih sayang. Dia kasih sayang. Dia bukan dia sampaikan kalau ada dalam Google ni macam tu, tengok dan ada sebut macam tu. Tak ada. Talaki ni dia dengan ikatan hati, kemesraan, kasih sayang, itu barakah dia. Barakah ukhuwah tadi. Kita dengan guru kita kan. Macam tu.
Saya tengok dia, saya tanya dia soalan kan. Syekh kan, agaknya macam mana akhlak Hasan Al-Banna rahimahullah ni, dia punya murabbi dia Hasan Al-Banna rahimahullah kan. Dia dapat masa tu dia muda-muda. Jadi saya duduk bawah dia, saya tanya macam mana Syekh Hasan Al-Banna rahimahullah, macam mana. Sebelum dia cakap, dia senyum dulu. Dia senyum dulu, menunjukkan bila teringat Hasan Al-Banna, murabbi dia, tersenyum, dia terkenangkan semula. Senyum tu yang mahal. Senyum tu yang mahal. Ikatan hati tu. Kita rasa tak ada apa, senyum aja, tak ada bedak. Itu ada ikatan hati. Dia pun kata, dia kata subhanallah. Dia senyum, dia tengok kita, mata bersinar-sinar, teringat Hasan Al-Banna, guru dia, murabbi dia. Dia kata apa? Dia kata, Hasan Al-Banna ni kalau kamu tengok dia, tentu kamu sayang kat dia. Sayang, nombor satu dia sebut, sayang. Kalau kamu tengok dia, kamu tentu sayang dia. Nampak tak? Rabitah dia. Ini talaki. Rabitah. Macam kita, kalau kita tengok Nabi SAW, mesti kita sayang Nabi. Hari ni kita tak tengok kan? Nak tengok siapa? Tengok guru kita lah. Itu sayang tadi. Ini rabitah tadi. Tapi hari ni orang yang belajar universiti tak rasa benda ni. Dia rasa dia dah tahu dah. Aku dah hafal dah Quran, aku dah hafal dah hadis. Sahih tak sahih gitu je kan. Tapi tak nampak ikatan sayang. Sebab tu dia kasar. Dia tidak ada seni. Kita pun tidak boleh menghayati. Tak boleh nak menghayati ni. Nak jumpa pun kita rasa tak perlu jumpa lah. Jauh sangat. Kan? Nak buat tamrin kan. Nak jumpa, tak payah jumpa lah. Tak payah jumpa lah. Kita cuba hidupkan rumah rest house Ansar di Johor. Di Johor. Kita kata tiap-tiap hari kita nak baca Quran 3 juz minima dalam rumah tu. Gila-gila kita baca. Siapa yang ada baca gila-gila 3 juz kan. Kemudian seorang kata apa? Payahlah ustaz nak dapatkan 3 juz kan. Jadi kita macam inilah. Kita baca pun kena ada barakah. Kena ada barakah baca tu. Barakah ni apa? Ikatan kita dengan Allah, kasih sayang kita dengan Rasulullah SAW, kasih sayang kita dengan para sahabat, kasih sayang kita dengan ulama muhaqqiqin, ulama yang berjuang. Kasih sayang ni. Jadi kita kena rabitah. Saya ajar rabitah sikit. Ada sebahagian kita dah dapat, sebahagian kita tak dapat lagi. Alhamdulillah. Boleh buat. Boleh buat. Sebahagian kita dapat lah. Sebahagian kita tak dapat lagi. Jadi kena buat. Jadi ini adalah merupakan zikir yang hidup. Dia dengan hati. Dia bukan masuk zikir dengan hati ni kita cakap kat hati lidah tak ada. Bukan. Dia semua sekali. Yang akhir sekali kita sehingga menjadikan amalan kita ni amalan nak mengagungkan Allah, memuliakan Allah, menegakkan kebenaran Allah. Jihad sampai mati. Sampai mati mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nak mempertahankan agama Allah ni sampai mati. Kenapa? Kerana dia mengagungkan Allah sampai peringkat dia nyawanya. Ini kita tak dapat lagi ni. InsyaAllah. Sebab tu bila buat tamrin daurah datanglah. Ahlu sisi. Orang sisi ni kan. Saya bersekal. Jangan kita pandang ringan. Datang tu jangan pandang ringan. Kerana kehadiran itu adalah merupakan salah satu daripada barakahnya. Dan rahmat daripada Allah. InsyaAllah saya kena stop. InsyaAllah. Tak maaf tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan apa yang saya cuba sampaikan ini memberi satu kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah izin jadi sebagai amalan soleh kita. Dan saya cuma sampaikan apa yang Allah izin saya sampaikan. Tidak ada yang baik dan buruk, main semua daripada kehebatan Allah. Semuanya ada hikmah. Jadi apa yang kita sampaikan itu adalah daripada Allah. Kalau dia baik, jadikan amalan. Kalau ada yang tak baik, itulah kelemahan saya. Tapi Allah yang bagi juga. Itu buruk rupa daripada makhluk, tapi terbit daripada Allah, itu baik hikmahnya tu. Maka kita jangan ikutlah kalau tak baik, insya-Allah. Jadi kita tangguh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala muhabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik wa sikillahumma rabitataha wa adimuddaha wa hdiha subulaha wa amla'aha binurika allazi la yakhbu wa syrah suduraha bi faidil iman bik
وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على شهادتك في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك اللهم اختم علينا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا اللهم اجعلنا من المتقين حقا اللهم اجعلنا من المحسنين حقا اللهم اجعلنا من المقربين اللهم اجعلنا من العارفين اللهم اجعلنا من الواسلين اللهم اجعلنا من المحبين اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعلنا من المهديين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. InsyaAllah kalau ada kesempatan malam ni kita ada, InsyaAllah gantikan yang tak ada. Doa lah kalau ada, Alhamdulillah malam ni pukul 9.30 InsyaAllah kalau ada kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.